Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat Dr. Palani, anak lelaki Krishna Sami dan juga penonton sekalian. Kami hari ini akan membentangkan berkenaan dengan tugasan pertama bagi pentaksiran berterusan kursus isu semasa dan cabaran masa hadapan. Sebelum kita teruskan kepada agenda utama kita pada hari ini, marilah kita kenali satu persatu saudara pembentang yang petah berbicara. Yang pertama adalah Muhammad Haikal bin Abdul Karim. Yang kedua merupakan saya, Ahmad Farhan bin Muhammad Nur, dan seterusnya Muhammad Syahmi bin Ahmad. Kami merupakan pelajar Matematik 2 PPSMP ambilan Jun 2023. Baiklah, untuk pengenalan awal saya akan menerangkan tentang sektor-sektor yang menyumbang kepada ekonomi negara atau maupun global. Yang pertama adalah sektor utama. Sektor utama ini dia mengeluarkan hasil daripada alam semula jadi. Contohnya daripada aktiviti pertanian, perhutanan dan juga penternakan. Yang sektor kedua adalah aktiviti pemprosesan bahan mentah daripada sektor utama sebentar tadi untuk menghasilkan barang siap ataupun separuh siap. Contohnya sektor pembuatan dan sektor pembinaan. Dan sektor yang ketiga adalah sektor perkhidmatan. Ia memberi sokongan kepada sektor utama dan sektor kedua supaya ekonomi berjalan dengan lancar. Contohnya aktiviti perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Farhan bin Muhammad Nur daripada pelajar Matematik 2 PPSMP ambilan Jun 2023 akan menerangkan berkenaan dengan sektor makanan dan pertanian dari aspek kesan COVID-19. Di bawah sektor makanan dan pertanian di Malaysia, terdapat dua golongan yang jarang sekali kita dengar, iaitu yang pertama adalah golongan pekerja berstatus tidak standard, di mana 56% pekerja di bawah sektor ini merupakan pekerja berstatus tidak standard dan pekerja ini merupakan pekerja yang tidak bekerja secara formal dan juga boleh dikenali sebagai bekerja secara sendirian tanpa berdaftar di mana-mana syarikat ataupun majikan. Dan seterusnya adalah perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, yang mana 90% daripada pertubuhan pertanian yang ada dekat Malaysia ini tergolong dalam golongan PKS dan mereka merupakan golongan utama dan penyokong kepada ekonomi di Malaysia. Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK jelas menyatakan bahawa lori ikan dan juga lori ais tidak dapat untuk datang ke jeti untuk mengambil hasil tangkapan laut daripada para nelayan dan menyebabkan para nelayan terpaksa menyimpan stok ikan dan juga hasil tangkapan laut mereka dengan lebih lama, dan ini memberi impak yang buruk kepada mereka kerana mereka terpaksa menanggung kerugian kira-kira 100 hingga 300 tan sehari. Jadi, mari kita lihat hasil tangkapan ikan di Malaysia, iaitu pada tahun 2019, hasil tangkapan ikan meraih sebanyak 91,675.5 tan metrik, manakala pada tahun 2020 Malaysia meraih 83,498.4 tan metrik tangkapan ikan, dan ini jelas menunjukkan satu perbezaan yang sangat ketara dan sebanyak 8.4% pengurangan hasil tangkapan ikan berbanding tahun sebelumnya. Bukan sahaja disebabkan oleh pengurangan hasil tangkapan ikan di laut, tetapi hasil tangkapan yang berada di tangan juga berlakunya kekurangan dari segi jualan. Dan apabila kurangnya jualan hasil laut ini, maka para nelayan terpaksa untuk simpan baki yang ada dalam tempoh yang lama. Dan apabila ia disimpan dalam tempoh yang lama dalam tong ais, maka akan berlakunya kekurangan kualiti kesegaran hasil laut dan berlaku peningkatan kos pengeluaran yang terpaksa ditanggung oleh para nelayan. Data yang telah diterima daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa purata gaji dan upah bulanan rakyat Malaysia pada tahun 2020 menunjukkan satu penurunan di mana berada di bawah tangga RM3,000 berbanding tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Lebih mengejutkan, sektor pertanian sendiri menerima impak yang paling tinggi berbanding sektor-sektor yang lain, di mana penurunan gaji purata gaji bulanan yang diterima oleh para nelayan dan petani menunjukkan satu penurunan dua angka, iaitu sebanyak 20%. Maka jelaslah bahawa COVID-19 ini sendiri
telah memberikan impak yang sangat besar kepada sektor pertanian dan makanan di Malaysia, terutamanya kepada para petani dan juga nelayan, sehingga mereka terpaksa berusaha keras membanting tenaga untuk mencari sejepit rezeki bagi menyara anak dan isteri untuk hari-hari seterusnya. Beralih kepada perkara yang seterusnya, mari kita bincangkan berkenaan dengan kesan COVID-19 terhadap sektor makanan dan pertanian di peringkat global. Dan hari ini kita akan membincangkan daripada 3 negara, iaitu negara New Zealand, China dan juga benua Eropah. Kerajaan New Zealand sangat terkenal dengan keprihatinan mereka dalam menjaga kebajikan rakyat. Dan apabila COVID-19 menghentam dunia, negara New Zealand tidak terkecuali daripada menerima kesan negatif. Dan pada tahun 2020, berlaku satu isu sekuriti makanan yang mana berlaku peningkatan sebanyak 10% berbanding pada tahun 2019. Terdapat beberapa agensi dan badan kebajikan yang turut membantu dalam menyelesaikan isu sekuriti makanan di New Zealand. Dan antara data yang mereka terima adalah berlaku peningkatan 3 kali ganda bungkusan makanan yang diberikan, peningkatan sebanyak 400%, sebanyak 6,000 paket makanan diedarkan seminggu, yang mana jumlah ini kebiasaannya pada tempoh sebulan, dan 113,000 bungkusan makanan pada tahun 2020, iaitu bersamaan dengan 2 kali ganda pada tahun 2019. Ini bukanlah isu yang main-main kerana daripada data yang telah diberikan, ia berjelas menunjukkan bahawa isu sekuriti makanan kesan daripada COVID-19 ini memberi impak yang buruk kepada rakyat negara New Zealand. Faktor peningkatan isu sekuriti makanan di New Zealand bermula apabila penutupan atau ketiadaan operasi yang tidak berasaskan keuntungan. Apabila tiada pelanggan akibat daripada sekatan perjalanan, maka kedai-kedai runcit mula untuk tutup operasi. Dan apabila ditutup operasi, maka tiada keperluan untuk pembekal melakukan operasi mereka dan mereka pun tutup juga operasi mereka. Dan disebabkan penutupan operasi di peringkat kedai runcit dan juga pembekal, maka berlakunya kehilangan pekerjaan dan pendapatan rakyat New Zealand. Ketiga-tiga faktor ini merupakan faktor yang berantai dan ia berlaku dalam tempoh yang lama. Maka rakyat mula untuk risau dan resah akan kehilangan pendapatan harian mereka. Kita beralih kepada negara seterusnya, iaitu negara China. China adalah satu pengeluar dan pengeksport baja utama di dunia. Maka disebabkan oleh penutupan sempadan di China disebabkan oleh COVID-19 ini, maka negara-negara pengeluar pertanian mengalami masalah untuk meneruskan operasi pertanian mereka. Hal ini disebabkan oleh kebiasaannya mereka mendapatkan sumber baja untuk melakukan pertanian daripada China. Maka disebabkan oleh penutupan sempadan, maka mereka tidak dapat untuk melakukan operasi pertanian mereka dengan baik. China merupakan negara pengeksport besar sayur seperti timun. Tetapi malangnya disebabkan COVID-19 memberi kesan besar terhadap sektor ini sehingga mengurangkan ekspor timun sebanyak 3,513.9 tan metrik. Hal ini bukan sahaja memberi kesan kepada China, bahkan kepada negara pengimport. Hal ini disebabkan oleh negara yang mengimport timun daripada China tidak dapat menerima suatu jumlah yang mereka kehendaki dan kurangnya sumber timun. Pada tempoh COVID-19 menghentam dunia, inflasi makanan bukan sahaja berlaku di negara kita, bahkan ia berlaku di peringkat global. Seperti contoh, di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, berlaku inflasi makanan yang sangat drastik. Pada tahun Disember 2019, sebanyak 52% inflasi makanan dan sebulan selepas itu iaitu pada Januari 2020, 9.3% inflasi makanan. Dan beralih kepada negara seterusnya iaitu negara-negara Amerika Utara dan juga negara-negara Eropah, pada tahun April 2020 sebanyak 1.9% inflasi makanan dan sebulan selepas itu iaitu pada Mei 2020 berlaku inflasi makanan yang meningkat kepada 3.8%. Maka hal ini jelas menunjukkan bahawa kesan negatif COVID-19 telah diterima oleh banyak negara, bukan sahaja di Malaysia, bahkan negara-negara antarabangsa juga. Dan COVID-19 juga memberi kesan yang sangat-sangat besar dalam sektor pertanian dan juga inflasi makanan. Terima kasih kepada saudara Farhan atas
penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah, sekarang giliran saya pula untuk menerangkan berkenaan kesan penularan wabak COVID-19 kepada sektor hospitality dan pelancongan di negara kita dan di luar negara. Baiklah, sebelum itu kita perlu mengenali terlebih dahulu mengenai apakah itu sebenarnya industri hospitality dan pelancongan. Baiklah, pengenalan kepada industri hospitality dan pelancongan di negara kita. Menurut Wikipedia, industri hospitality ini adalah kategori yang amat luas dalam industri perkhidmatan yang termasuk dalam industri ataupun bidang penginapan, perancangan acara, taman tema, pengangkutan, pelayaran, perjalanan dan bidang tambahan yang lain. Dalam industri pelancongan, industri hospitality ini dia dikenali dengan peranan yang amat penting sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi global yang ketara dalam memacu pembangunan sosioekonomi serta penghasilan pekerjaan. Kerana kita tahu sektor hospitality dan pelancongan ini dia antara satu daripada sektor yang amat penting dan menyumbang banyak kepada kemajuan dan peningkatan ekonomi negara. Baiklah, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai sektor hospitality dan pelancongan di negara kita. Sektor pelancongan adalah salah satu sektor yang memberi sumbangan besar kepada ekonomi dan pembangunan negara Malaysia. Ianya menyumbang sebanyak RM86.14 bilion kepada pendapatan negara pada tahun 2019 dengan ketibaan sebanyak 26.1 juta pelancong antarabangsa. Sektor ini juga mempromosikan warisan budaya dan kepelbagaian alam semula jadi Malaysia kepada dunia. Pelancong bukan sahaja menarik pelawat dari luar negara, tetapi ia juga memberi manfaat kepada rakyat dan masyarakat tempatan. Pelancong antarabangsa dan domestik menyukai budaya, makanan dan perpaduan pelbagai etnik yang unik di negara ini sambil menikmati kepelbagaian biologi semula jadi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sektor hospitality dan pelancongan menyumbang kepada kemajuan ekonomi di negara kita. Selepas bermulanya penyebaran wabak COVID-19 di seluruh dunia, pada mulanya terdapat persepsi bahawa pandemik COVID-19 ini hanya berlaku di negara China sahaja. Tetapi ia kemudiannya tersebar ke seluruh dunia dan melalui pergerakan manusia. Penyebaran wabak COVID-19 ini telah menjejaskan ekonomi dengan sangat teruk kerana orang ramai terpaksa tinggal di rumah dan menyebabkan sektor pelancongan terpaksa ditutup. Hal ini amat menjejaskan pelbagai sektor ekonomi, termasuklah sektor hospitality dan pelancongan dengan larangan perjalanan yang menjejaskan industri penerbangan dan sekaligus menjejaskan industri perhotelan. Jadual di sebelah menunjukkan peningkatan kes COVID-19 di setiap negara-negara di pelosok dunia seperti negara US, di negara Itali, di negara China, negara Iran, negara Sepanyol dan negara lain-lain. Angka-angka tersebut menunjukkan bahawa peningkatan wabak COVID-19 pada 23 April 2020 menunjukkan peningkatan yang amat membimbangkan. Kesan COVID-19 kepada sektor hospitality dan pelancongan di negara kita. Kemunculan wabak virus COVID-19 ini telah menjejaskan banyak sektor sosioekonomi sesebuah negara kerana ianya memudaratkan tahap kesihatan rakyatnya. Akibat daripada pandemik ini, sektor pelancongan di negara kita juga turut terpalit dan mendapatkan nasib malang apabila boleh melumpuhkan sektor ini di seluruh dunia. Apabila keadaan menjadi semakin teruk dan penularan yang semakin meluas, kerajaan telah mengambil langkah untuk menutup sepadan negara dengan tidak membenarkan pelancong dari luar negara untuk masuk ke negara kita. Langkah ini sangat efektif untuk membendung penularan daripada terus merebak. Namun, hal yang demikian akan merencatkan ekonomi negara kita sendiri kerana sektor pelancongan merupakan antara sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap ekonomi negara. Berikut menunjukkan statistik kedatangan pelancong antarabangsa di Malaysia. Bilangan kedatangan pelancong di Malaysia bermula dari tahun 2012 sehinggalah 2019 menunjukkan peningkatan yang amat memuaskan sekali di mana peningkatannya bermula dari 141.4 juta pelancong dari 2012 meningkat sehingga
239.1 juta pada tahun 2019. Kemudian ianya telah berubah disebabkan penularan wabak COVID-19. Bilangan pelancong berkurang dari 239.1 juta pelancong berkurang sehingga menjadi 131.7 juta pelancong pada tahun 2020 dan berkurang sehingga 66.0 juta pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahawa sektor pelancongan amat terjejas sekali semasa era pandemik wabak COVID-19. Kesan kepada industri perhotelan berikutan penularan wabak COVID-19. Industri perhotelan di Malaysia dianggarkan kehilangan pendapatan lebih 11.5 bilion sejak tahun lalu berikutan sekatan pergerakan oleh kerajaan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Keadaan lebih buruk lagi apabila 120 hotel di seluruh negara terpaksa menutup perniagaan secara sementara dan sepenuhnya selepas berdepan tempoh getir susulan gelombang wabak berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia MAH Yap Ling Seng berkata industri perhotelan kehilangan pendapatan sekurang-kurangnya 6.5 bilion sepanjang tahun lalu. Menurutnya, bagi separuh pertama tahun ini pula dianggarkan industri kehilangan pendapatan sebanyak 300 juta setiap 2 minggu Perintah Kawalan Pergerakan atau sekurang-kurangnya 5 bilion bagi tempoh Januari sehingga Jun lalu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sektor perhotelan amat terjejas sekali di mana mereka kehilangan untung yang amat besar apabila COVID-19 ini mula melanda negara kita. Kesan kepada sektor penerbangan di negara Malaysia. Dua syarikat penerbangan gergasi utama negara, Malaysia Aviation Group MAG dan AirAsia Berhad melaksanakan langkah mengurangkan gaji kaki tangan untuk tempoh beberapa bulan dalam usaha menangani kesan COVID-19 yang menjejaskan pendapatan syarikat. MAG akan mengurangkan 10% gaji serta elang pengurusan kanan semua syarikat di bawahnya selama 3 bulan bermula bulan ini, kata sumber rapat syarikat itu. MAG adalah syarikat induk kepada Malaysia Airlines Berhad, Firefly, Swings, MAB Cargo, Aerodarat Servis, Sendirian Berhad, MAB Academy, Perkhidmatan Catar Penerbangan Umrah dan Haji, Perkhidmatan Penyelenggaraan MAB Engineering dan Pajakan Pesawat. Pengurangan itu katanya adalah rangka permulaan yang akan berjalan selama 3 bulan dan jika aliran kewangan kumpulan itu masih terjejas dengan kesan COVID-19 maka ia mungkin akan diteruskan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak negatif ataupun impak yang besar kepada sektor penerbangan di negara kita dengan pengurangan jumlah pemotongan gaji pekerja-pekerja mereka serta pembuangan pekerja mereka untuk menampung kadar-kadar penyelenggaraan syarikat mereka supaya syarikat mereka boleh tidak mati ataupun sentiasa hidup. Kesan penularan wabak COVID-19 terhadap bas pelancongan pula di negara kita. Industri bas pelancongan di negara kita lumpuh sepenuhnya akibat pandemik COVID-19 yang berterusan sejak tahun 2019. Pengerusi Sekretariat Gabungan Bas Malaysia, Jaga Rajan berkata bahawa wabak COVID-19 yang berlarutan tidak menampakkan sebarang petanda bahawa industri bas itu akan dapat beroperasi seperti dahulu. Beliau juga merupakan pengerusi Pertubuhan Muafakat Pengusaha dan Pemandu Bas di negeri Johor berkata keadaan itu menyebabkan ratusan pengusaha bas terus terbelenggu dengan pelbagai masalah berkaitan dengan industri dengan ribuan bas kini tersadai dan ratusan pemandu hilang pekerjaan berikutan pengurangan kedatangan pelancong di negara kita kerana negara kita telah menyekat sepadan untuk menghalang ataupun melimitkan mengurangkan kedatangan pelancong untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Kesan penularan wabak COVID-19 kepada sektor pelancongan dan hospitality di seluruh dunia. Industri pelancongan telah dipengaruhi secara besar-besaran oleh penyebaran wabak COVID-19 coronavirus kerana banyak negara telah menerapkan larangan perjalanan dalam usaha untuk menghentikan penyebarannya. Pertubuhan Pelancongan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menganggarkan bahawa kedatangan pelancong antarabangsa global
mungkin menurun sebanyak 58% sehingga 78% pada tahun 2020 yang menyebabkan potensi kerugian penerimaan pelancong antarabangsa sebanyak 0.9 sehingga 1.2 trilion dolar Amerika Syarikat. Di kebanyakan bandar di dunia, perjalanan yang dirancang menurun sebanyak 80 sehingga 90%. Sekatan perjalanan yang bercanggah dan sepihak berlaku secara serantau dan banyak tarikan pelancong di seluruh dunia seperti muzium, taman hiburan dan tempat sukan ditutup. Pertubuhan Pelancongan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan penurunan kedatangan pelancong antarabangsa sebanyak 65% dalam 6 bulan pertama tahun 2020. Perjalanan penumpang udara menunjukkan penurunan yang serabut. Kesan penularan wabak COVID-19 terhadap pelancongan di Eropah. Satu statistik menunjukkan tidak ramai orang akan melancong ke United Kingdom UK pada masa ini. Lapor CNN, lembaga pelancongan Visit Britain meramalkan jumlah pengunjung ke negara itu akan kurang pada tahun ini berbanding pada tahun 2020. Jumlah pengunjung ke UK United Kingdom menjunam daripada 40.9 juta pada 2019 kepada 11.1 juta pada tahun lalu, sekaligus menunjukkan penurunan yang amat ketara sebanyak 73%. Namun bagi tahun ini, sektor pelancongan UK bakal menjadi sangat teruk lagi dengan hanya 7.4 juta pelancong diramalkan mengunjungi negara ini sebelum akhir tahun ini. Angka itu menunjukkan penurunan sebanyak 82% berbanding pada tahun 2019. Untuk seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia melalui sektor perdagangan ini. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi ke lebih mendalam, izinkan saya untuk menerangkan maksud perdagangan itu sendiri. Perdagangan ni dia merupakan salah satu aktiviti penukaran barang ataupun perkhidmatan ataupun secara dua-duanya sekali secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Mekanisme yang membenarkan perdagangan ini dipanggil sebagai pasaran. Bentuk perdagangan yang asal ialah sistem barter. Apa tu sistem barter? Sistem barter ni adalah satu penukaran barang dan perkhidmatan secara langsung. Secara amnya, pedagang-pedagang moden berunding melalui media pertukaran seperti wang. Oleh itu, pembelian boleh diasingkan daripada penjualan ataupun pendapatan daripada keuntungan dia sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global melalui sektor perdagangan ini. Seperti mana yang kita tahu, sewaktu dunia dilanda dengan wabak COVID-19 ini, terdapat banyak negara yang telah menutup sektor perdagangan mereka kerana mereka takut akan wabak COVID-19 ini kian merebak di negara mereka. Pandemik COVID-19 merupakan kejutan yang besar kepada perdagangan dan ekonomi global. IMF telah mengunjurkan dalam World Economic Outlook pada bulan April 2020 bahawa ekonomi global akan menguncup sebanyak 3%. Kemerosotan ini merupakan yang terburuk sejak zaman Malesid pada tahun 1930-an. Pada tahun 2009, jumlah dagangan merundum sebanyak 13% apabila pengeluaran dan dunia menguncup sebanyak 0.1% ataupun kita kenali sebagai zaman krisis kewangan. Semasa pandemik, jumlah dagangan global merosot sebanyak 14% pada suku kedua tahun 2020. Di sini kita dapat lihat bahawa kesan pandemik COVID-19 ini memberi impak yang negatif dan sangat besar kepada sektor perdagangan ini. Baiklah, sekarang ni saya akan tunjukkan tentang indeks jumlah perdagangan barangan dunia dan indeks pengeluaran perindustrian. Jika kita lihat pada tahun 2009, graf menurun kerana berlakunya krisis kewangan global. Dan pada tahun 2020, graf turun lagi sekali diakibatkan pandemik COVID-19. Di sini kita dapat buktikan bahawa COVID-19 ini memberi kesan kepada ekonomi negara melalui sektor perdagangan ini. Jika kita lihat sebentar tadi, saya telah menerangkan tentang kesan negatif dan sekarang saya akan menerangkan kesan positif pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global melalui sektor perdagangan ini. Ini merupakan pasca COVID-19, selepas COVID-19 berlaku. Faktor utama pemulihan ialah kejayaan langkah-langkah pembendungan awal yang di mana dilakukan di China dan seterusnya dilakukan juga di negara-negara lain.
Selain itu, penghasilan dan pemberian vaksin yang cepat terutama di ekonomi maju membolehkan kegiatan ekonomi ini disambung semula secara beransur-ansur. Pemulihan dalam kegiatan ekonomi dunia juga dicirikan oleh peralihan corak penggunaan daripada industri perkhidmatan yang berhubung rapat dengan pelanggan kepada industri barangan tahan lama. Hal ini mendorong kepada permintaan kukuh terhadap barangan perkilangan yang menghasilkan manfaat terutamanya kepada pengekspor yang sangat bersepadu dalam rantaian nilai global seperti ASEAN. Di sini kita dapat lihat bahawa aktiviti perdagangan ini turut dijalankan selepas adanya inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh setiap negara bagi membendung wabak COVID-19 ini. Oleh itu kita dapat lihatlah bahawa COVID-19 ini telah memberi impak di mana setiap negara berfikir dengan lebih jitu untuk menghasilkan sebuah proses perdagangan yang lebih cemerlang. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan kepada anda tentang PMI perkilangan dan pertubuhan ekspor peringkat ASEAN pada April 2020 di mana kemuncak berlakunya pandemik COVID-19 di mana sektor perdagangan terpaksa diperlahankan ataupun ditutup di sesebuah negara. Indeks bacaan perdagangan ini menurun pada April 2020 dan kian meningkat pada Julai 2020 kerana adanya inisiatif-inisiatif setiap negara untuk meningkatkan sektor perdagangan mereka. Kerana apa? Perdagangan ini merupakan salah sebuah sumber pendapatan utama setiap negara. Oleh itu, setiap negara menghasilkan sebuah usaha di mana usaha mereka untuk menjalankan perdagangan dengan lebih baik dan lebih cemerlang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang sektor perdagangan yang ada di Malaysia ini. Malaysia juga melaksanakan perdagangan international. Malaysia aktif dalam perdagangan international terutama melalui pelabuhan-pelabuhan yang besar seperti Pelabuhan Kelang dan juga Pelabuhan Tanjung Pelepas. Sebenarnya negara kita ni banyak menghasilkan dan mengekspor barang produk dan bahan mentah seperti minyak sawit dan juga barangan elektronik. Yang kedua, Malaysia juga melaksanakan e-commerce dan juga perdagangan digital. Pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital telah ditingkatkan di Malaysia. Di Malaysia ini sebab apa? Sebab adanya penggunaan digital dan teknologi. Platform online menjadi semakin popular dan pemerintah juga dia mendukung inisiatif digital untuk memajukan perdagangan negara ini. Oleh itu sebab itulah kat Malaysia ni juga dijalankan e-commerce dan perdagangan digital ini. Seterusnya adalah perdagangan bahan mentah. Selain produk manufaktur, perdagangan bahan mentah juga seperti minyak dan gas serta produk pertanian seperti minyak sawit turut mempengaruhi sektor perdagangan dan ekonomi negara kita. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia melalui sektor perdagangan ini. Sebagaimana yang kita tahu, kat Malaysia ni ekonomi dia kecil dan terbuka. So Malaysia ni tidak kecuali lah daripada kejutan global iaitu pandemik COVID-19 ini. Ekspor barangan merosot sebanyak 14.9% di mana 14.9% ni merupakan peratusan yang agak tinggi pada suku kedua tahun 2020. Keadaan ini merupakan penurunan yang paling mendadak sejak suku ketiga tahun 2009 iaitu merosot sebanyak 21.9%. Walau bagaimanapun, ekspor produk getah melonjak berikutan permintaan yang kukuh yang disebabkan oleh pandemik itu sendiri. Berbanding dengan banyak ekonomi serantau lain, ekspor Malaysia ni dia merosot dengan magnitud yang lebih besar pada suku kedua tahun 2020 dan kekal lebih lembap sepanjang tahun itu disebabkan COVID-19 yang melanda. Baiklah, ini saya akan menunjukkan tentang graf pertumbuhan ekspor bagi ekonomi serantau terpilih dalam USD. Di sini kita dapat lihat bar yang berwarna biru merupakan Malaysia dan warna-warna lain adalah negara lain. Di sini kita dapat lihat pada tahun 2020 di mana berlakunya pandemik COVID-19, graf kita merosot dengan mendadak. Di sini kita dapat lihat bahawa COVID-19 memberi impak yang sangat besar terhadap ekonomi dalam sektor perdagangan pada negara Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan COVID-19 terhadap ekonomi global yang lain. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi global mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara menghadapi resesi ekonomi atau pertumbuhan yang lemah di mana berlakunya pandemik COVID-19 ketika ini.
Yang kedua adalah ketidakstabilan pasaran kewangan. Pasaran kewangan global mengalami ketidakstabilan dengan penurunan nilai saham, kejatuhan mata wang dan juga peningkatan ketidakpastian pelabur itu sendiri. Yang ketiga adalah gangguan rantai bekalan. Gangguan dalam rantai bekalan global menghantui pelbagai industri menyebabkan penurunan dalam pengeluaran dan perdagangan antarabangsa. Kerana apa? Sesetengah negara dia melaksanakan perintah kawalan pergerakan di mana dia terdapat sektor-sektor perindustrian yang disekat daripada terus dijalankan aktivitinya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia yang lain. Yang pertama, penurunan sektor pelancongan. Sektor pelancongan di Malaysia ni mengalami penurunan yang sangat dahsyat akibat sekatan pergerakan dan penutupan sempadan memberi kesan besar kepada pendapatan negara ini. Kerana apa? Sektor pelancongan merupakan salah satu sektor utama yang menyumbang kepada pendapatan negara. Yang kedua adalah pengurangan ekspor dan import, iaitu perdagangan lah. Gangguan dalam rantaian bekalan global yang saya terangkan tadi mengurangkan aktiviti perdagangan Malaysia, menyebabkan penurunan ekspor dan import terutama dalam sektor elektronik dan juga automotif. Yang ketiga adalah pengurangan pendapatan rakyat, pemotongan pekerjaan, kurang jam kerja dan penutupan perniagaan menyebabkan pengurangan pendapatan rakyat dan mempengaruhi daya beli dan aktiviti domestik, ekonomi domestik. Yang keempat ialah intervensi kerajaan dan pelan pemulihan. Kerajaan Malaysia memperkenalkan pelbagai langkah bantuan kewangan, insentif perniagaan dan pelan pemulihan ekonomi untuk merangsang pertumbuhan dan mengatasi kesan negatif pandemik COVID-19. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Berkejar-kejaran ombak di laut, menyentuh pantai berpasir bersih. Budi Tuan disebut-sebut, kerja selesai dan terima kasih.